Bukan pagi raya tu memuaskan segala nafsu kita. Buka tudung, pakai baju ketat, pakai kain terbelah, campur lelaki perempuan, menantu kita jantan betina goi habis, ambil gambar tak kira bini hang lelaki aku apa semua, habis bergabung. Tidur dekat ruang tamu bini kita, bini orang lain, bini abang kita, tidur habis, berebut beli ayam, melawak kat beli ayam, bini kau ni keluar, boh tolak atas kepala ayam, ikat gitu, keluar nampak tengkok, kita pun tengok, lagi bini kita pun sama, hak abang kita pun tengok, hak bini kita tengok bini abang kita, mak ni diam tak kata apa, pasal apa? Bodoh. Upah sikit, betul tak? Jadi dia kerja tempat lain, lepas tu diklaim kat tempat lain, mana boleh? Orang yang bekerja selain daripada Allah, dia tak boleh minta habuan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu orang yang buat ibadat kerana orang, dia semayang kerana orang, dia buat sesuatu itu kerana mendapat pujian. Besok kalau ke akhirat Allah kata, hang pergi cari orang tu, pasal hang buat kerja kerana dia bukan kerana aku. Jenuh lari kita. Buat ibadat punya lama, tiba-tiba semua Allah tolak. Kita main duduk pondok ni bukan pasal nak duduk kan, nak bagi kawan-kawan kata kita ni bagus. Dia tu bagus lah, kerja dia banyak tu, tapi nak duduk pondok ya, bagus lah orang tu. Kita syok orang puji kita. Hiduplah dengan seronok tu. Orang puji, bagus tu, pergi haji 3 kali dah. Yang pertama tu haji bakhil, yang kedua dia pergi tu haji syiur, hak lah ni baru haji nama tu kan. Jadi orang pun puji dia pun seronok. Maka tujuan kita belajar yang pertama sekali kerana Allah Ta'ala. Kalau buat kerja kerana Allah Ta'ala, semua jadi manis. Semayang tarawih ke, witir ke, semayang tahajud ke, semayang apa pun, kalau buat kerana Allah jadi manis. Kalau mai kerana orang, dia hilang manis. Malam ni semangat mai pasal apa? Telekong baru. Telekong saya ustaz, dia ada bunga-bunga tu, kira dia bercahaya tu macam lampu dalam kidah ni, nyala. Besok tudung lain pula, telekong lain, tudung lain. Besok bawa sejadah lain, beg lain. Nak tunjuk ke orang, kata telekong dia banyak. Lepas tu orang pun puji dah, orang kata baguslah dia tu. Duit punya dia tu. Kita pun seronok orang puji kita. Kalau main mengaji kerana tu, balik lah, tak payah main mengaji. Saya masa mula-mula saya sambung master syariah undang-undang tu, hari pertama masuk daftar tu kelas Dr. Abdul Tawwab, orang Arab. Jadi bila saya masuk kelas dia pertama, dia ceritalah, dia nak masa tu dia nak mengajar kitab Qawaid Fiqhiyah. Jadi sebelum dia mengajar tu, dia habaq dekat kami dalam satu kelas, hampa mai daftar buat master ni tak ada siapa arah hampa. Tak ada siapa paksa hampa mai mengaji, tak ada orang heret hampa mai daftar mengaji. Hampa mai kerana diri hampa yang pilih. Kamu yang pilih nak main belajar, kamu yang daftar sendiri. Hari ni kamu duduk depan aku. Kalau kamu datang kerana sijil, balik. Balik. Buah mula lagi dia bawa penampak rapat satu kelas. Kalau mai kerana nak dapat sijil, orang kata hang hebat, balik. Sebab hang akan duduk dalam perpustakaan, hang akan habis masa dengan belek kitab, hang akan habis duit banyak dengan cari bahan-bahan untuk tulis dalam tesis ni. Hang akan tinggal keluarga, banyak benda yang hang akan tinggal dalam hidup hang ni untuk dapat sekeping sijil kerana Allah. Tapi kalau belajar bukan kerana Allah, nak jadi megah-megah, balik. Senyap satu kelas, habis pelajaran tu pakat melengung. Nak balik ke nak sambung? Nak balik ke nak sambung? Kena betul niat. Kita belajar kerana Allah Ta'ala. Saya betul tak, saya tekad dah ustaz. Saya habis-habis mengaji, kerja ni, pencin, saya nak duduk pondok. Semangat lah, main minggu pertama macam-macam dia buat. Dia buat jadual tu, dia buat jadual ni, dia masak cucuk, hantar kat orang sebelah kan. Hantar hari pertama orang sebelah tak balas balik. Buat hari kedua, bulan terpawai, hantar pergi, tak balas balik.
Hari ketiga buh dalam beg plastik lah. Pasal 2 kali terpawai tak balas balik. Bukan tipu terpawai. Hantar tak balas. Buh dalam plastik pun tak balas. Hantar langsung abang pun tak balas. Oh jiran ni jenis buat apa pun tak balas. Oh. Lama dia cemuih duduk dalam pondok ni. Asyik kena pergi semayang, ngaji. Semayang, ngaji. Semayang, ngaji. Semayang, ngaji. Malah aku ingat main pondok ni ada rombongan ke? Ada makan-makan kenduri ke? Dia duk ingat lagu tu. Jadi kalau mengaji kerana Allah, selesai masalah. Tak ada masalah dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar untuk awak tutup lampu. Ada elektrik. Oh, short. Tak takut ke pasal dekat Dar Faizi ni dia ada setan. Baru ni ada seorang nak main semayang. Ada setan 2 ekor tu pakai serban dia duduk kacau orang. Sampai orang tu tak idi pergi semayang, balik terus gitu ya. Hebat zaman lah ni. Hebat. Kejut saya. Kawan tu pun pakai serban elok dah nak main semayang. Tak jumpa setan pakai serban macam ni. Setan tu kata kat dia, balik gitu ya. Saya tak layak kat sini. Hanya setan-setan je layak kat sini. Balik dia. Tinggallah setan 2 ekor tu. Ada? Dia ada mana ni? Tak ada. Tak ada. Setan kena ikat. Hak syok dia buat gitu. Baik. Yang kedua, kita belajar kerana nak hilangkan kejahilan dalam diri kita. Ni duk main mengaji, duk main dengar kuliah Zuhur lah, kuliah Maghrib lah, kuliah Subuh, kuliah Duha, kuliah Tarawih, kuliah malam Tarawih, kuliah pagi raya, khutbah raya, khutbah Jumaat. Yang kita duk dengar orang beri peringatan ni, apa tujuannya? Nak hilangkan kejahilan dalam diri kita. Berapa lama dah buat amalan tak betul? Ya. Berapa lama dah kita buat amalan selama ni tak betul? Sampai umur pencin dah. Semayang tak faham lagi. Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar pun ni tak faham. Dia baca antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca doa dalam antara 2 sujud tu. Tak ingat dan tak faham makna apa. Rabbana walakal hamdu. Baca daripada darjah 1 sampai pencin, tak faham apa yang dia sebut dalam semayang. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Shopee dia pandai nak masuk, Lazada dia pandai robek. TikTok dulu orang tengok video lah ni boleh shopping dalam TikTok pula. Jahanam tu. Dia buat pula murah pada hal lain. Boleh COD depan rumah. Beli, boh nama lelaki, boh nombor telefon lelaki, sampai depan rumah. Lelaki kena bayar. Mudah dia buat. Minta duit tak bagi, dia buat gitu. COD. Semua benda dia pandai buat. Tapi main semayang tak faham. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak tahu mana apa. Dia sebut dalam semayang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak faham mana apa. Okey tak? Okey tak? Okey. Lepas tu tujuan kita belajar nak hilangkan kejahilan dalam apa? Dalam diri kita. Hari ini Kedah hilang satu orang ulama, Syekh Abdul Majid bin Abu Bakar An-Nadwi. Belajar di Lucknow di Nahdlatul Ulama yang diasaskan oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, keturunan Nabi yang hebat. Sakit 3 tahun. Dia tak boleh duduk, dia tak boleh berjalan, dia sakit tulang belakang ni, tak tahu sakit apa. Duduk atas kursi sahih, dia kena baring. Nak berjalan tak boleh. 3 tahun. Baru-baru ni dalam bulan Syaban lebih kurang dia tak boleh makan, tak boleh telan. Telan tak boleh. Doktor kata bukan stroke kat sini, tapi tak tahu tak boleh telan. Pakai pipe.
bopek dalam hidung. Semalam pukul 3.40 pagi dia telah kembali bertemu Allah Ta'ala. Ramai ziarah, sembahyang jenazah dia, anak-anak murid dia duduk seluruh dunia, seluruh Malaysia ni pakat turun pergi sembahyang. Tengok mufti Kedah pun ada, menteri besar Perlis pun mai, orang-orang besar pun mai. Jadi orang mai tengok jenazah dia tu kerana ilmu yang ada pada dia, sumbangan dia kepada masyarakat. Allah pilih dia mati malam 23 malam 23 Ramadan, pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat, penghulu kepada sekalian hari, pada waktu orang sedang berqiyamul lail. Nampak? Kenapa orang pergi solat jenazah dia? Kerana dia sebarkan ilmu. Dia telah melahirkan ramai orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang mengaji ni, bila dia buang kejahilan dalam diri dia, Allah Ta'ala kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah angkat darjat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu kepada beberapa darjat. Walau atas dunia orang tak panggil kita datuk ke, datuk seri ke, tan seri ke, tapi Allah janji Allah angkat darjat orang beriman dan orang berilmu. Jangan takut nak mengaji dekat Mahat. Ngaji kat Mahat tak ada masa depan. Habis kuat jadi pelakon, pakai serban pun kena jadi pegang watak setan. Kau dah tak pakai contoh. Jadi kan, orang takut nak hantar anak. Ada orang dia takut hantar anak main. Dia kata, depa ni kalau mengaji ni nak pergi mana masa depan depa? Lepas mengaji ni nak ke mana? Lepas mengaji ni nak ke mana? Ayah saya, dia tak pernah bimbang bab ni. Saya heran betul. Dia orang akademik, orang yang belajar akademik. Dia bukan belajar agama. Ayah saya ni bukan bidang agama, dia guru bahasa Inggeris, guru sejarah. Dulu Allah bagi peluang dekat dia tahun 70-an, dia belajar di Paris. Bukan mengaji agama, tapi dia yakin dan percaya dengan sistem pendidikan yang dibuat oleh ulama, walaupun sistem itu tidak sama dengan arus perdana yang ada dalam negara kita. Hari ini lahirlah saya. Tak, bila tengok balik, okey je. Sampai tak tahu. Betul-betul memang hidup kita ni, kalau kita duduk dengan ilmu, memang Allah jamin rezeki kita takkan putih. Betul. Saya semalam balik rumah pukul 2. Tidur jaga. 4:30 bini tepuk. Bang, nak keluar pukul berapa? Saya kata nak keluar dah ni. Bangunlah 4:30 lah. Bangun. Tak ada puas tidur 2 jam. Bangun. Mandi. Ambil kurma 3 biji, buh dalam mulut, pok, minum air, kopi segelas, bawa kereta. Pukul 4:45, 4:50 bawa kereta daripada Baling ke Kampung Kuala Kurau. Parik Haji Abah, sekolah agama kat situ. Sampai situ 7:38 pagi. 2 jam lebih bawa kereta. Dengan jam dia, dengan apa dahsyat. Haji Saleh Al-Hidayah, betul. Parik Abah kan, Al-Hidayah. Sekolah menengah agama Al-Hidayah, tepi jalan depan sungai. Saya sampai 7:38, 7:40 mula ceramah. Mereka pun tak jemu ayat apa. Ujung hampa main ayat ni kat aku. Hari ni ceramah orang tak jemu ayat, orang pasal siang. Lepas gelas dah, ayat tak ada. Ni kita teliak duk tengok. Lain kali buang terus kali dengan gelas-gelas. Habis ceramah pukul 9. Naik kereta 9:02 minit terus ke sekolah menengah Mengkuang, dekat dengan Tengku Bainun. 1 jam 10 minit saya sampai situ. 10:12 pagi saya ceramah berdiri dalam dewan dengan panas, dengan pelajar ramai dah, sampai 12 suku. 12:20 bawa kereta ke kampung saya di Baling. Sampai rumah 1:30, sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat
pi Alostak, daripada Alostak sampai Kuala Keti pukul 7, orang rumah saya telefon, mak dia macam kena stroke, bawa pi hospital lah, ada dekat kecemasan. Saya pun singgah tepi jalan, tengok kedai buka, masuk buka puasa tadi, orang dah buka puasa dah. Saya pun masuk kedai, tuan kedai bawa mai kurma kat saya. Orang duk makan tepi tu, dia nampak saya masuk, dia bagi makanan dia kat saya. Lepas tu tok kiri kata, nak apa ustaz? Nak apa ustaz? Order ya. Order, tak kena bayar. Saya pun ambil nombor telefon dia, nak main lagi. Rezeki no. Pi tengok mak saya tinggal dengan rumah saya situ. Tadi berubat CT scan. Mudah-mudahan tak ada yang serius lah. Lepas tu saya dari sana sampai sini tadi, dalam waste tu dia bagi 86 km. Kereta banyak ni, dia Sungai Petani ni 86 km. Hospital Sungai Petani sampai sini 1 jam 6 minit. Tapi alhamdulillah saya berjaya sampai sini 40 minit. Saya pintas waste tu. Waste tu mohong, dia mohong aku. Saya berjaya pintas jadi 40 minit sahaja. Saya dah janji kalau tengok betul-betul tu pukul 10 lebih pun sampai. Okey, berapa ada depa habaq, ada iftar jama'i lah, ada kambing golek lah, main-main habaq atas TAD. Eloklah pegang watak setan pun. Nipu aku. Jaga hang, pas kuliah lagi aku cari hang. Jadi belajar, kita belajar. Bila kita belajar, kita rasa seronok, penat pun seronok. Betul tak? Sagi balik lena, rasa puas ya. Pasal apa? Sepanjang hari kita, semua benda baik kita buat. Cuba tanya orang yang tidur, dia buat apa? Tanya orang tidur. Hang orang ni, tidur, lepas tu taruh dah, hari tidur, mensek, tu malam tarawih, kadang pi, kadang tak pi. Lepas tu, nak tu je aku. Tak ada apa. Tapi kalau kita cerita, kita bangun subuh awal, kita baca Quran, lepas tu kita rehat saat, main WhatsApp saat dengan cucu kita kat rumah. Kan, sehari tengah hari kita bincang malam lagi nak buka puasa lagu mana, iftar jama'i tak jadi hari ni, nak kena masak juga ni, kan. Jadi hidup kita ni panjang, ada banyak benda kita buat, betul tak? Tu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk hilangkan kejahilan. Yang ketiga, kita belajar untuk ubah diri keluarga kita. Ni nak balik raya kan, balik raya, biar kita balik, keluarga kita rasa terkesan dengan kehadiran kita. Tu lampu yang duk gantung-gantung tu, duk gantung dalam kidah kan, beli punya cantik dengan mahalnya apa semua, cucuk-cucuk, petik-petik tak menyala. Letih tak? Letih ke tak? Mak hantar main mengaji, balik-balik tak berubah. Hampa duduk mak 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, hampa buat apa? Hampa tak mayang subuh ke dekat mat? Semayang. Ni yang awak balik rumah payah semayang. Awak yang balik rumah serban hilang habis. Pagi raya serban semua kepiah hilang. Rambut pecak ke ni? Pecak ni. Otak ke tepi. Lain. Dia punya perwatakan dia terus berubah. Kenapa? Sepatutnya kita menjadi lampu yang menyinari keluarga kita, yang inginkan taufik dan hidayah. Kita balik, kita jadi duta kepada mereka. Ni dia amalan yang anak-anak aku buat. Bangun tahajud pukul 4 pagi, buka pintu sikit bagi mak tahu. Buka pintu sikit dah, mak tak tahu. Mak dia kata kita lena, buka sikit bagi mak tahu. Tengah-tengah semayang tu mak tengok, mak punya teriak lah, syukur pada Allah. Abah pun bangun. Awak yang mahang duk teriak pukul 4 pagi, doa abang, ada agak anak kita seorang hak macam ni. Tak sangka abang dalam rumah kita ada orang tahajud nak harap abang kahwin kat 20 tahun dah, bodoh apa pun tak buat. Anak kita ni kira bagus ya, mujur dia tak turun abang. Dalam dia puji anak dia tibai lagi dia. Awal tu bagus ya. Selu tertapak katok laki dia. Masuk tidur balik orang tua tu. Jadi balik jadi lampu, jadi cahaya yang menyinari rumah kita. Boleh tak? Biar malam raya kita bertakbir. Orang lain nak menyanyi, dia pergi dia. Orang lain nak menyanyi, dia pergi dia. Duk raya 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 raya, lantak pergi dia. Kita malam raya takbir. Boleh?
Jangan duk takbir, takbir, takbir. Itu bengong tu. Bukan lagu tu takbir raya. Takbir raya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Tak. Tanda kemenangan. Ni balik kita yang cucuh muncul lebih pada orang. Kita yang merayam lebih pada orang. Biar orang kampung kata Masya Allah, orang soleh balik kampung kita. Jangan mereka kata ni hari Selasa depan mereka balik lah. Siapa balik? Setan terlepas awal. Jangan sampai orang kata kita ni setan kampung yang terlepas awal sebelum datang Syawal. Biar balik macam ni cara kita. Name tag tu buang. Kalau ada habaq orang kata mengaji sini. Tapi kepiah serban tu kalau boleh lekat. Jangan tinggal sembahyang tarawih walau dah diberi peluang untuk balik ke rumah. Boleh? Duduk dalam masjid macam kita duduk tadi ya. Sembahyang. Jangan duduk kat luar. Ni orang kata Allahu akbar, dia Allahu akbar. Kira-kira unuk belakang. Jangan. Kemudian kita belajar untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini dengan ilmu yang kita belajar. Bila kita belajar, kita boleh amal. Boleh pakai, baru kita faham. Bukan teks semayang aja pakai telekung. Ada muslimat yang pakai telekung masa semayang. Sagi keluar semayang, dia buka tudung dia, habis. Tudung pendek pula. Sagi dia jalan naik skuter tu, selok ambil ke betih. Betih tu kalau sekak tak apa, macam malas nak kata. Betih tu ada parut, exhaust kiri kanan. Naik skuter balik pondok, selok kain. Tadi main elok dah. Masa semayang, melerek elok dah. Jadi belajar untuk tegakkan agama Allah dengan amalan yang kita buat ni. Islam itu akan tertegak dengan amalan-amalan yang kita buat. Kalau kita tak beramal, siapa lagi? Jadi Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berhimpun dalam rumah Allah yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Tidak ada satu pun kaum yang berhimpun dalam masjid mereka baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mengaji mempelajari ilmu yang ada dalam Quran. Nabi kata illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan Allah turunkan ketenangan dalam hidup mereka. Berasa tenang ada ni. Paling tenang bila kita pergi Mekah. Kita sampai Mekah, Madinah, orang punya sibuk ni, riuh hendak kita rasa lapar kan? Sebab Mekah ni ada malaikat, berpuluh ribu malaikat. Dalam kota Madinah, pintu-pintu nak masuk kota Mekah dan Madinah, ada malaikat yang tunggu. Jadi kita sampai di kota Mekah dalam keadaan bumi itu berkat, kita rasa tenang. Sampai orang cerita, rumah hang kena banjir. Biar api ya, malah fikir aku nak fokus ibadat. Punya tenang sampai tengah tu. Cubalah ni kalau abang skuter hang terbalik. Keluar belecang seorang dia. Allah balik. Lepas tu start balik terus, tak main lah. Jadi orang yang belajar, Allah bagi yang pertama ketenangan. Tadi masa buka puasa ni mengantuk. Ada orang makan mengantuk? Ada. Bila dia mengantuk? Masa semayang dengan mengaji. Lain kali tidur masa makan, jangan tidur masa mengaji. Masa makan tak tidur. Sebab rasa tenang. Bila mengaji rasa tenang. Tenang tu dia jadi rasa macam sedapnya, macam nak lena. Jangan lena kerak kan. Lagi botol air ni terbang. Yang kedua, Nabi kata wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka. Untung orang main mengaji. Orang duduk dalam masjid baca Quran, tadarus Quran, Allah datangkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaika, Allah turunkan malaikat bersama dengan kita, duduk dalam majlis kita,
Dan yang istimewa lagi, Nabi kata wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah sebut nama kita di hadapan malaikat yang ada di keliling Allah Ta'ala. Hebat. Kalaulah malam ni malam Al-Qadar, ya Allah Ta'ala jadikan dalam dunia kita ni. Kadang ada orang fikir, Ustaz saya nak tak tahu lah Ustaz, saya bukan tak percaya dengan Lailatul Qadar Ustaz. Macam lah kita malam Arab cerah lagi Ustaz, Arab cerah lagi, Amerika cerah lagi Ustaz. Amerika siang lagi awal pada kita, dia lagi lewat. Negara Arab di Syria, mereka lari 5 jam, Mekah 5 jam. Mereka lah ni baru pukul 5.30 petang. Belum lagi, mereka pukul 7 buka puasa. Sekarang di Syria pukul 7. Lambat lagi. Kita pukul 12 lagi baru mereka buka. Jadi masa mana malaikat mai kat Malaysia, terbang pula pergi sana. Kalau ni Lailatul Qadar tadi, sagi lari pergi sana. Macam mana Ustaz? Awal kita ada fikir kerja hak Allah kan? Buat kerja kita dah. Bila Allah kata ada Lailatul Qadar, Nabi kata carilah Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadana. Burulah, buru Nabi kata, buru Lailatul Qadar pada malam-malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Kata sahabat Nabi SAW, kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sangat-sangat bersungguh-sungguh buat ibadat pada malam-malam 10 terakhir dalam bulan Ramadan, tidak sama dengan malam-malam yang lain. Malam lain Nabi semayang dah, banyak Nabi semayang. Tapi malam Lailatul Qadar, malam 10 terakhir, Nabi gandakan, yajtahidu, bersungguh-sungguh, sampai Nabi ikat wasiddal mi'zara, Nabi ikat kain dia bagi kemah, tak mau bagi londeh, ikat bagi kemah pasal nak semayang lama. Oh, nak abang kata mai pakai yang selesa. Wa aiqadha ahlahu, Nabi kejutkan ahli keluarga dia. Bangun, jom kita semayang. Gerak isteri dia, gerak anak dia. Lah ni bini gerak laki marah, laki gerak bini marah. Ya, bagi semayang. Biarlah semayang. Aku tahu lah aku nak semayang, benda sunat pun. Yang aku tak tidur, hang tak tahu. Laki pun senyap, jadi bodoh macam kucing kena katok. Semayang orang makan hati. Bini pula main bisik, bang bangunlah tahajud bang, aku tahulah amalan apa aku buat, tak ada ajak aku lah, hang nak semayang, aku ni banyak ada amalan, rajin pergi masjid, bukan macam hang. Kan? Payah nak kejut. Nabi kata Allah merahmati suami yang kejutkan isteri dia, celup ayam, pacik kat muka yang bangun tahajud. Nabi kata Allah merahmati isteri yang kejutkan suami dia bangun malam, celup tangan dalam air ni, pecik muka dia. Tuan ustaz, hak kami tak ada lelaki ni, buat macam mana? Pecik muka kawan, hak dua ada kontak di pondok sebelah. Tak sampai buh dalam timba, jurih ikut tingkap. Jangan buat sungguh nak makcik nah. Mengamuk bergaduh satu pondok ni jenuh pula. Ustaz tu mai ajak kami bergaduh habis itu pondok. Jangan. Jadi bila kita dah faham, kita mengaji, duduk dalam majlis ilmu dapat rahmat, tinggal lagi nak buat amalan. Apa amalan kita nak buat? Saya pun tak mau lama, pasal 10-28 lah. Berasa mengantuk lah. Cakap apa pun tak tahu ni. 4 benda saya nak sebut yang penting. Pertama, malah tak mana pun jangan tinggal semayang 5 waktu. Tu ya. Malah lah tak mana pun jangan tinggal semayang 5 waktu. Jangan berhutang dengan Allah. Berhutang dengan orang pun kena bayar, tambah-tambah hutang dengan Allah. Jangan cari pasal berhutang dengan Allah. Berhutang dengan orang apa orang ligat lah. Ni hang berhutang dengan Allah. Tolonglah tuan-tuan. Malah tak mana pun pesan dekat anak kita, dekat menantu kita, dekat cucu kita, jangan tinggal semayang. Orang yang salat, Allah akan murahkan rezeki dia. Allah murahkan rezeki dia. Betul. Tak cari semayang,
Bukan semayang kerana nak murah rezeki, tapi kita sembahyang kerana Allah. Bila buat kerana Allah, Allah akan bagi. Ni hamba aku ni bagus ni, bagi dia rezeki, murahkan rezeki dia, lapangkan hidup dia. Jangan tinggal semayang. Sempit ke, sakit ke, seronok ke, berhari raya sampai tak semayang. Sambut raya tu, melompat-lompat tu, tak main tu. Ni sebenarnya kan, yang duk bunyi kata raya Jumaat, raya Jumaat. Ingat orang seronok sangat raya Jumaat. Bunyi tu, bunyilah. Kau main Jumaat, pagi kena khutbah lagi Jumaat habis lagi, nak berjalan lagi. Oh payah, baik hari Sabtu. Sebenarnya hari Sabtu depan adalah tarikh hari raya kita. Sabtu depan, tarikh hari raya bagi umat Islam ialah Sabtu depan. Tapi tak pasti 1 Syawal atau 2 Syawal. Tapi Sabtu depan memang raya. Sama ada 1 atau 2, wallahu alam. Tapi Sabtu tu confirm raya. Jumaat belum tentu lagi. Dia habaq kat kawan kita, Sabtu depan raya. Betul ya? Tak tahu. Confirm raya dah Sabtu tu, sebab dah 30 dah hari Jumaat tu. Mana ada 31? Betul tak? Sabtu depan confirm raya. Raya pertama, raya kedua, yang tu bukan urusan saya. Tunggulah pihak yang bertanggungjawab akal umum. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa hampa tunggu suara tu keluar suara tu pakai hak saya cakap ni. Confirm hari Sabtu raya. Confirm hari Sabtu ni tak ada orang Malaysia yang berpuasa. Kerana apa? Kerana hari tu hari raya. Tapi nombor hari kedua, hari pertama tu atas pada yang di Pertuan Agong kita yang akan menerima pihak-pihak yang melihat anak bulan pada hari Khamis tu, sama ada berpuasa lagi hari Jumaat ataupun tidak. Saya doa agar berpuasa lagi kerana kita dapat Jumaat yang kelima dalam Ramadan. Saya doakan kita terus berpuasa sampai hari Jumaat. Kenapa? Kita nak dapat kebaikan Jumaat terakhir dalam Ramadan pada tahun ni. Boleh tak? Tapi kalau raya juga, kita pun redha, seronok tak ada masalah apa. Tapi kalau Ramadan lagi pun seronok. Kerana Ramadan ni orang rajin main semayang. Tak bisa tengok muka apa dah. Zombie. Tak bisa main semayang. Ramadan ni timbul. Siap main pakai serban tu. Awak nak main semayang balik gitu ya. Kalau aku lihat aku tampak ada orang tu. Pandai kata orang. Aku main masjid ni kira bagus ya. Tapi budak tu dia lembut, dia balik gitu kan. Balik, tak apalah. Saya memang tak layak kat sini. Buat yang sedih tu. Tak, setan baru kata lagu tu yang lari balik lah. Patut dia baca kerusi ludah 3 kali kat setan tu. Lepas tu masuk je lah masjid. Kan ada ganggu kita tu. Lepas ni buat pula rakaman kena ludah. Baik. Jadi bila duduk 10 takhir, jaga sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Yang wajib, yang sunat, buat takat larat. Yang kedua, jaga aurat kita. Jaga aurat. Ni nak raya ni. Raya ni hari kemenangan melawan nafsu. Bukan merayakan nafsu kita pada pagi raya. Bukan pagi raya tu memuaskan segala nafsu kita. Buka tudung, pakai baju ketat, pakai kain terbelah, campur lelaki perempuan, menantu-menantu kita, jantan betina, goi habis, ambil gambar, tak kira bini hang, lelaki aku apa semua, habis bergabung. Tidur dekat ruang tamu, bini kita, bini orang lain, bini abang kita, tidur habis. Berebut beli ayam, melawak-melawak kat beli ayam. Bini kau ni keluar, boh tolak atas kepala ya, ikat gitu, keluar nampak tengkuk. Kita pun tengok, lagi bini kita pun sama. Hak abang kita pun tengok, hak bini kita. Kita tengok bini abang kita. Mak ni diam, tak kata apa. Pasal apa? Bodoh. Tak tahu nak kata apa. Mereka ni duk bagi duit, kalau aku kata pakai lari. Baik aku duduk diam. Kita nak rayakan kemenangan. Hari raya ialah hari kemenangan. Umat Islam merendahkan nafsunya. Hari kemenangan bagi orang Islam kawal diri dia daripada buat jahat. Tiba-tiba kebanyakan orang kita dia merayakan nafsunya pada hari raya. Terbalik, bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala. Allah bukan suruh kita buat maksiat pagi raya. Bergembira dalam ketaatan kepada Allah.
pakaian kita, aurat kena jaga. Tudung jangan jarang. Panas tak mana pun, tudung jangan jarang. Baju jangan ketat, seluar jangan ketat. Baju jangan pendek lengan dia. Baju jangan sampai berlubang ketiak macam baju kelawar tu. Nak beli apa pun petang-petang cedok nak suar tu nampak ketiak-ketiak ni. Malu ke orang. Saigak tak apa kat ketiak tu. Macam kena serika hitam ya. Ustaz tengok lah. Dah lah aku mereka lah. Tak gamuk aku tengok betul lah. Dah lah uduh. Duduk aku tengok pula. Ya. Jaga aurat. Boleh? Boleh bang? Boleh lah? Jangan tidur pakai luar pendek. Ni tidur pakai luar pendek. Suruh mati orang main tengok. Loh mayat pakai luar pendek. Pakai dah luar panjang. Tidur sopan sikit. Dia. Ni tidur pakai luar pendek. Kena tidur pakai sependor. Malu. Apa cicak tidur tak pakai apa? Kan? Pakailah elok sikit, bagilah sopan. Orang perempuan pun nak tidur, pakailah sopan sikit kan. Ni malas panas-panas ni saya pakai kain batik sajalah. Bangun pagi kain batik pas kelai, tinggal dia saja orang tu. Peringat pakai. Jaga aurat. Yang ketiga, rajin baca Quran. Jangan tinggal Quran. Kita takut akhirat Quran tinggal kita. Kalau Quran tinggal kita, jahanam. Kaya tara mana pun, hebat tara mana pun atas dunia, orang puji dia, orang sanjung dia, orang hampak kapek kat dia, naik tol free, lampu merah boleh langgar, pi mana pun orang escort dia. Kalau tak kawan dengan Quran atas dunia, balik akhirat hang jangan berangan, Quran nak tolong hang. Kita nak atas dunia orang raih kita, atas dunia orang hormat kita, orang sayang kita, kita hormat orang, orang hormat kita, kita sayang orang, orang sayang kita. Atas dunia ni kita baik, orang sayang kita, orang sanjung kita. Kita nak di akhirat lebih daripada itu. Allah angkat darjat kita dengan Al-Quran. Yang keempat, banyakkan berdoa supaya Allah terima amalan kita. Kita tak tahu amalan kita buat ni dia ada lompong kat mana, ada kurang dekat mana. Tarawih yang kita buat tu sampai ke tak? Fatihah yang kita baca tu, imam yang jadi imam tarawih tu, dia baca tu nak jadi imam ke dia baca dengan tujuan nak habis cepat? Dia pun pesan malam ni jangan lama, malam ni jangan lama. 9.45 break. Tak habis hang siap dengan aku. Kawan berkalu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuslan wa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nasiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Baca apa tu? Kalau habis mana? Dah orang belakang pesan. Jangan lambat. Biar dia. Baca cara kita. Kalau pergi mana? Bacalah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Kalau pergi mana? Allahumma ya ma'adai wa afina fi afi wa ta'ala man tawallai wa ba'na fi ma'atai wa qina syarra ma qadai fa inna qatai wa ta'alai fa innahu la yajman walai wa la yajman adai tabaraka wa ta'ala falaka hamdu ma qadai wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah amin. Allahu akbar. Dah kalau pergi mana? Hang kalau ngambil hang buat doa ni. Ya Allah, doa macam kemarin. Alhamdulillah amin. Nak kalut nak pergi mana? Kalut. Doa elok-elok, minta dekat Allah. Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Ampun dosa aku. Ampun aku tak. Aku banyak dosa ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku banyak benda aku tak boleh ubah ya Allah. Aku nak rajin sembahyang. Tapi ada time-time jadi malas. Duduk seorang-seorang jadi malas. Duduk dua orang tak apa. Kena duduk dengan orang. Ada orang passion dia tak boleh duduk seorang. Duduk seorang dia malas. Duduk dua orang tak apa. Jadi jangan duduk seorang-seorang, kena cari orang. Cari orang. Banyakkan berdoa. Dan yang terakhir, kita nak jadi orang baik, kita nak jadi orang rajin solat, nak jadi orang yang rajin baca Quran, nak jadi orang yang
jaga aurat, baca Quran, orang yang rajin berdoa, kita kena cari kawan yang baik, yang sentiasa membantu kita untuk jadi baik. Mana wujudkan suasana yang baik, kita jadi baik untuk orang dulu, lepas tu kita dapat kebaikan daripada kawan kita yang baik, dia dapat kebaikan daripada kita. Nah, jadi bila kita baik, kawan kita pun jadi baik, masing-masing kongsi kebaikan. Insya-Allah saling ingat mengingati, saling tegur antara satu sama lain, insya-Allah hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Boleh tak? Boleh tak? Jadi ya 10.38 lah. Kita berhenti dulu setakat tu. Terima kasih pada Ustaz Jafri atas jemputan yang berharga ni. Tapi selalu main dia tak ada. Selalu main dia tak ada ni. Melaka. Tentang ada bini muda kerja pergi kat nu. Aku main tak ada, aku main tak ada. Dia ingat bini putua kan. Bini pun muda juga. Sampaikan video ni pada dia. Apapun terima kasih Ustaz Jafri bagi peluang kongsi ilmu dengan ahli keluarganya yang ada di Kedah ni. Moga-moga kita berhimpun di sini, esok di akhirat kita berhimpun macam ni juga. Dia orang perempuan ni, dia ada dua version. Perempuan ni, ada seorang tu dia benci kat lelaki dia sampai tak mau jumpa kat akhirat dah. Ada seorang tu sayang betul-betul kat suami dia sampai tak mau suami dia jumpa orang lain. Ada dia main tanya soalan, dia kata, Ustaz, kalau saya masuk syurga nanti dapat suami yang sama, boleh tak saya minta dekat Allah tukar lelaki lain? Tu dia meluat tu, dia meluat. Tak awak yang makcik marah sangat ni. Dah Ustaz duduk dengan dia 38 tahun. Saya kahwin dengan dia 38 tahun, lepas tu dia meninggal. Lepas tu, perangai dia Ustaz, dengan malahnya, dengan boreh dia, dengan pengotok dia. Kalau masuk syurga duduk dengan dia lagi Ustaz, saya tak mahu. Sebab dalam syurga bukan duduk 48 tahun Ustaz, selama-lamanya. Saya tak tahu lah dia meluk apa kat lelaki dia sampai terang tu. Saya kata makcik masuk syurga dulu, makcik tengok Pak Long tu macam mana, segak tak segak. Lepas tu baru makcik minta. Kerana ahli syurga ni semua cantik. Betul tak? Ada pula yang kedua dia kata, Ustaz, saya duk sedekah, duk apa, baca Yasin apa semua ni sampai dekat suami saya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan. Jadi sekarang suami saya buat apa? Boleh bayar soalan aku tu. Dia ingat aku ni tidur dalam kubur malam-malam. Dia ingat aku balik kuliah tidur dalam kubur, besok pagi keluar pada kubur main mengajak pula, balik tidur dalam kubur. Soalan tu nak jawab macam mana? Suami saya dia buat apa ni Ustaz? Dia kata saya tak tahu. Dia kata Ustaz, takkan Ustaz tak tahu? Mana aku tahu, bukan aku balik sana lagi. Tak lah, maksudnya mereka dalam kubur ni apa amalan mereka? Dia kata kalau dia baik, Allah letak dia dalam taman-taman syurga. Kalau dia ada masalah, Allah akan azab dia. Baik Ustaz, saya duk hantar pahala lah, sedekah lah, wakaf apa semua tu. Mana Allah angkat darjat dia. Mudah-mudahan Allah angkat darjat dia. Kalau Allah angkat darjat dia Ustaz, dia duduk dalam taman-taman syurga, mesti ada bidadari kan Ustaz kan? Ada kot. Siapa tak apa nak wani jawab dengan dia. Ada kot. Habis tu yang saya ni duduk seorang-seorang dekat sini, yang dia ada teman kat sana. Hari-hari kita buat kenduri kat dia lah, buka puasa atas nama dia lah, sedekah lah apa semua. Yang dia beritik kat aku banyak. Senang dia dah lah mati awal, tinggal kita dengan anak kita lah belah anak dia apa semua. Lepas tu dia duduk dalam bidadari, kita teruk, kita duduk teriak, dia duduk seronok. Kena apa ni makcik, jealous dengan orang mati. Aku pun heran lah. Dia ada dua version orang perempuan ni. Dia sama ada dia lagu tu atau lagu ni. Terus saya fikir lah, suami kita balik dulu, tu habuan dia. Besok kita balik, kita dapat habuan kita juga, betul tak? Setiap orang akan dapat habuan dia di akhirat. Kalau ada yang nak mati dah malam ni kat tangan? Ada yang bersedia nak mati? Tak ada kan? Saya ziarah Ustaz Majid tu, bila ada kematian dalam derang tu, dia kata lepas ni anak. Dia dapat. Lepas tu orang lain meninggal lagi. Lepas tu dia kata lepas ni anak. Kat lah. Sungguh lah. Dia 2 bulan lepas kot menantu dia meninggal. Anak dia menikah, menantu dia tak ada anak lagi, muda lagi, bunda, anak dia pun muda, anak 12 orang. Ustaz Majid ni anak dia 12 orang.
Dua orang dia ni mengajar kami daripada kami kecil sampai lah ni lah. Dia sekali dengan Syekh Fahmi Zamzam almarhum yang banyak menasihati Ma'had Al-Iman ni, yang banyak bagi pandangan, tunjuk ajar kepada kami di Ma'had Al-Iman. Dia hantar anak dia 2 orang. Tahun ni dia hantar seorang lagi main mengaji dengan kami. Jadi 2 orang anak dia, seorang perempuan, seorang lelaki. Sekarang ni jadi anak yatim 12 orang anak dia. Jadi kalau ada siapa-siapa yang setuju nak ambil anak dia buat anak angkat, nak tolong bayar yuran cara bulanan, boleh beritahu. Ambil seorang anak tu guru, sponsor bulanan dia, bayar dekat akaun apa Ma'had kan. Sini tak apalah, pelajar tak ramai, depa pun tak bayar yuran kan. Macam kami 500 lebih, guru 86 orang. Kalau tak ambil yuran, mampu nak robek mana? Tara bayar yuran pun tak cukup. Tengah-tengah mengaji waris mati, kita bela anak dia. Tengah-tengah mengaji meninggal, kita ambil anak dia, kita bayar yuran, kita tanggung keluarga yang kehilangan punca pendapatan dalam kehidupan mereka. Yang penting anak tu boleh terus belajar. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam majlis ni, termasuk anak-anak yang menghafal Al-Quran ni, kita dikurniakan Lailatul Qadar, kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dia yang paling penting, semua kena dapat benda ni, semua kena dapat. Nabi kata celaka orang yang jumpa Ramadan tu habis, dosa dia Allah tak ampun. Jadi pastikan pagi raya Allah ampun dosa kita. Kalau tak dapat yang ni lah rugi yang paling besar yang kita buat sepanjang 1 bulan ni. Kita telah gagalkan satu anugerah yang Allah nak berikan kepada kita, iaitu bebas daripada api neraka Allah Ta'ala. Boleh lah. Jadi sekadar itulah pertemuan kita. Minta maaf pada semua, minta maaf juga pada abang kita yang rajin mesej, tapi saya tak bagi tarikh kat dia. Dia selalu mesej saya malu lah. Saya bukan belagak apa, masa tu tak mengizinkan. Kadang belah ni jam lah, apa lah ni duduk korek jalan tak habis kan, macam-macam ni. Jadi insyaAllah satu hari kita akan tunai juga ajak. Tak ada demand apa pun, tak ada. Saya tak pernah minta duit ke orang pun. Jemput saya mai, bagi ayak masak bagi, tak bagi aku kata tu je lah ayak. Yang lain tu tak ada masalah, tak ada masalah. Bagi duit minyak kata tak ada masalah, itu terpulang. Tak ada minta-minta ke orang. Macam ada tempat bila kita abang, saya ada kuliah ni, dia hantar pula, kami nak jemput ustaz ke waktu yang sama. Tak boleh, saya ada datang ni, kami bayar ke ustaz 500 kalau ustaz boleh mai. Kemana? Dia berasa dia boleh type bayar 500 tu macam hebat sangat. Hebat sangat. Tak payah kot. Kalau takat ceramah 2 jam 500, baik tak payah. Aku claim pakai kelulusan aku lagi banyak daripada tu dia boleh bayar. Nak kira kelulusan aku lagi banyak dia kena bayar kat aku. Dia ingat aku komas panah sangat. Nak umpan kita dengan 500. Tak pi blok terus nombor dia, cari ustaz lain. Ada pula jemput-jemput kita kata tak boleh, kami nak bayar kat ustaz sagu hati 500. Awak ingat nilai ilmu 500? Besar sangat 500 dia. Silap orang. Lembu pun 5,000 dah ni. Dekat nak bayar kat ustaz 500 ya. Anak jual agama 500 gitu ya. Mudah dia buat dah. Jemput-jemput sebut bagi duit. Jemput-jemput bagi duit. Kita pun tengah duit, tengah tak ada duit. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita semua ikhlas, mati dalam kebaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.